Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi pimpinan Masjid Al-Bukhari, tuan-tuan pegawai, ahli jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan, anak-anak jemaah sidang Jumaat yang sama-sama tunai solat Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang terhad ini, setelah kita sama-sama solat tadi, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Cuma sebelum saya terlupa, saya ambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Noor, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengangkat sumpah pada pagi 14 hari bulan, saya telah disambung perkhidmatan sebagai perkhidmatan agama kepada Mufti Besar Kedah pada petang 14 hari bulan. Jadi sekejap saja saya balik ke Jabatan Dagang Islam dan kemudian sambung tugas di pejabat yang amat Mufti Besar di Wisma Darul Aman. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, nikmat negara kita merdeka ini bukan kecil, tuan. Tengoklah di beberapa banyak negara di mana umat Islam masih terbelenggu, tidak mendapat nikmat kebebasan seumpama kita. Merdeka apabila kita bebas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut agama yang telah kita anuti sekian lama. Syukur banyak-banyak kerana kita pertama telah bebas daripada akidah yang batilah kepada akidah yang sahihah. Mak ayah kita Islam, nenek moyang kita Islam, kita Islam. Maka syukurlah banyak-banyak, kerana dengan nikmat Islam itulah kita dapat berada di dalam rumah Allah pada saat ini, dan mudah-mudahan kita akan hidup dan mati sebagai seorang Islam. Orang yang merdeka apakala dia dapat buat apa yang Allah perintah. Negara kita bebas, tak ada siapa halang kita main masjid, tak ada siapa larang kita mengaji, tak ada siapa larang kita buat apa yang kita perintah. Cuba tengok di China, jumlah umat Islam Cina lebih besar daripada jumlah penduduk Malaysia. Umat Islam dia, betapa hebatnya iman dalam dada mereka. Walaupun sebahagian dah tinggal setepis kulit bawah, tetapi mereka mempertahankan Islam dalam diri mereka sampai saat ini. Ada beberapa wilayah, umpamanya wilayah Xinjiang, umat Islam ditahan dalam jumlah juta, duduk dalam pusat tahanan, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, kena makan babi, kena minum arak. Mereka sedang dinafikan hak sebagai seorang Muslim. Cuba tengok umat Islam di benua India. Apabila India dikuasai oleh kerajaan yang begitu fanatik Hindu, hari ini umat Islam India hilang kebebasan sebahagian. Di setengah tempat umat Islam dinafikan hak sampai ke peringkat dicabut warga negara. Tuan-tuan, rumah mereka ada yang dibakar, wanita mereka ada yang dirogol, bahkan tidak sedikit yang telah dibunuh. Tetapi Islam yang datang menjamin keadilan, dia telah memberikan keadilan bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan semua umat manusia. Betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Islam selamat, semua bangsa selamat.
Tapi kalau Islam tidak selamat, bangsa tertentu yang selamat, Islam tidak akan selamat. Cuba tengok tuan-tuan, apabila Islam memberikan keadilan itu, maka orang lain hidup bahagia. Kita memimpin Islam, orang lain boleh pergi mereka punya rumah ibadat, tak ada siapa-siapa halang. Kita boleh main masjid, tak ada siapa-siapa halang. Mereka boleh pergi tukpeko, mereka boleh pergi gereja. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku. Tapi bila yang memegang kuasa bukan Islam, maka umat Islam ternyata telah dinafikan hak seperti yang telah terbukti sebagai fakta. Tuan-tuan, marilah kita hidup dalam suasana aman. Kalau tadi tuan-tuan, khutbah Jumaat saya baca itu khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan Haluan Agama Negeri. Daripada proses pilihan raya, inilah masanya kita kembali kepada satu semula. Ibarat hidup berlalu kiamat pun bertahun. Kepimpinan kerajaan negeri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar berlapang dada dan berjiwa besar apabila memohon maaf kepada semua sekalian yang mungkin telah tersentuh, teriris, terguris ketika demam pilihan raya yang lalu. Bahkan beliau juga meminta kepada orang lain supaya dapat mengikutinya daripada kepimpinan. Minta maaf ini tuan-tuan tidak pun rugi, kerana kita akan selamat di depan Allah nanti. Walaupun depan manusia ni mungkin nampak cerai minta maaf, itu orang yang jahil bicara. Tapi orang yang mengerti, apabila kita rasa bahawa kita telah melukai orang, kita telah bersalah kepada orang lain, minta maaf sebelum kita mati. Besok kita susah bila kita mati. Beliau bukan sahaja minta maaf, bahkan beliau telah pun memberikan kemaafan kepada semua sekali. Siapa pun tidak terkecuali, dia maafkan. Jadi jom kita hidupkan budaya ini dalam masyarakat. Berlapang dada, bersatu padu, hormat menghormati yang tua, kasih yang muda, yang muda hormat yang tua. Setiap daripada kita, kalau betul kita buat apa yang Allah sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kamu dalam perkara kebajikan, kebaikan dan takwa. Jangan tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kita tidak mahu hidup di dalam suasana di mana rahmat dan berkat dicabut. Kalau kita berpecah belah, maka akan terangkatlah keberkatan. Akan jauhlah kita dari rahmat Tuhan. Tapi kalau kita hidup bersatu padu, yadullahi 'alal jamaah, pertolongan Allah itu di atas kesatuan. Tuan-tuan, kalau satu keluarga, suami isteri asyik bersengketa, ibu dan ayah yang berkelahi bersengketa kemudian menjangkiti anak-anak pula. Ayah mak tak suka pada anak, akhirnya anak benci pada ayah mak, maka porak-porandalah keluarga. Akan terangkatlah pertolongan Allah dan keberkatan dari sisinya. Macam itulah kita. Kalaulah kita ni di dalam negeri kita asyik bersengketa, maka akhirnya orang lain akan mengambil kesempatan di atas sengketa sesama kita. Adalah malam, kerana kita yang telah diikat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba kita berpecah. Kita memutuskan silaturahim yang sangat besar dosanya. Kita sama-sama menghadap kiblat yang sama, kiblat yang satu. Kita mengucap kalimah yang sama, la ilaha illallah. Kita menggunakan Quran yang sama, Al-Quranul Karim, kitab suci Allah. Kita tak sepatutnya berpecah, sehinggalah kita tidak dapat menerima perbezaan. Sebab itulah kita terapkan dalam negeri kita, khususnya masyarakat kita adalah masyarakat yang sejahtera, yang disebut sebagai
masyarakat bila dia berpolitik, politiknya matang dan sejahtera. Masa berpolitik sudah selesai. Hari ini yang menjadi pemimpin, laksanalah si pemimpin dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, orang jadi pemimpin ni tuan-tuan, kita bukan kata ucap tahniah, kita ucap takziah, betul tak? No, bila dia menjadi pemimpin, mereka memikul tanggungjawab yang besar. Kita hari itu pangkah, kita menyerahkan amanah kepada mereka. Maka giliran mereka itu menunaikan amanah itu. Tanggungjawab mereka besar sekali. Sebab tu kita kata takziah. Mana-mana pemimpin, apabila dia memimpin rakyatnya, dia menipu rakyatnya, dia bohong pada rakyatnya. Kata Nabi, dia mati pada hari dia mati, dia masih bohong rakyatnya, Allah akan haramkan dia daripada surga. Bersahabat. Jangan tuan-tuan, jangan ingat kita ini yang tunjuk jari kat mereka tu pemimpin. Hak dua di atas tu saja pemimpin. Hak kita pangkah lantik saja pemimpin. Kita memimpin isteri kita, kita memimpin anak-anak kita, mereka rakyat jelata kita. Jaga. Kalau kita pun menipu mereka, kita pun buat tak betul dekat mereka, kita pun khianat dengan amanah yang Allah Ta'ala amanahkan pada kita, kita juga akan menjadi sebahagian daripada mereka yang dicunamkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Jadi masa kita sebenarnya tidak banyak, tanggungjawab kita besar. Allah siaplah kepada kita. Kalaulah Allah melondeh kita, akan nampaklah aib yang banyak di tubuh kita. Tetapi Allah masih pelihara kita, sayang kita. Allah Ta'ala letakkan kita ini di tempat yang baik, sehinggalah selalu kita dimuliakan di rumah Allah. Tadi kita baca ayat Quran dalam khutbah, dicatat alladzina in makkannahum fil ardh, mereka yang kami telah pilih, muliakan mereka, amanahkan kepimpinan kepada mereka dari kalangan umat Islam. Mereka dah jadi kerajaan. Apa dia kena buat? Aqamus solat, dia kena dirikan sembahyang. Nah, yang memerintah sembahyang, yang diperintah sembahyang, hubungan dengan Allah kena kuat. Masjid, surau kena hidup, kena diimarahkan. Kita kena panggil orang ramai main masjid. Mana kerajaan kena kempen main masjid. Tuan-tuan, kita semua yang telah dipikulkan amanah di peringkat Korea, semua dilantikan sama. Lantikan Tuan Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syah, pegawai masjid adalah pemimpin yang memimpin Korea. Maka kita hendaklah mengajak ahli Korea, masyarakat kita, marilah ke masjid. Buka pintu seluasnya. Tidak ada bendera mana-mana parti dalam masjid. Tidak ada parti politik dalam masjid. Tak ada. Politik kepartian hanya membawa perpecahan dalam masjid ini, berdoa. Sebab itu bila saya bercakap atas nama pegawai khas agama yang amat besar yang memimpin kerajaan. Bagi pihak kerajaan ini, kita perlu masyarakat yang kuat, anak muda yang kuat, yang sayang agama, yang akan jadi anak-anak yang soleh, yang akan membela kita di hari itu. Apalah yang akan tinggal pada kita, tuan-tuan, kalau bukan yang Kaabah akan menjadi lemah. Hari ini kita kuat, satu hari kita pasti lemah. Hari ini kita sihat, ramai antara kita satu hari tiba-tiba sakit. Kita hari ini boleh pergi sana sini, satu hari mungkin kita tidak mampu mengangkat walau pelupuk mata kita lagi. Kita akan perlahan-lahan menjadi sejarah. Jadi sebelum kita menjadi sejarah yang akan tinggal dalam lipatan sejarah, ayo berjuang. Jadilah sebenar hamba dan khalifah. Nabi kata ada dua golongan yang Allah Ta'ala akan perintah malaikat tulis untuknya sebagaimana semasa dia dulu, kamu tulislah untuknya, yakni daripada pahala. Siapa dia, tuan-tuan? Yang pertama golongan yang dulu dia bermukim, hari ini dia musafir. Golongan pertama adalah golongan yang musafir.
Maknanya masa dia mukim di Korea dialah ahli masjid. Dialah yang setia dengan masjid. Dialah ahli surah. Dia setia dengan surah. Dia imarah masjid. Dia mari mengaji. Dia duduk dalam masyarakat. Dia buat baik. Di mana ada pahala, di situ ada dia. Di mana ada dosa, dia jauh daripada dosa. Tiba-tiba dia pergi musafir. Mungkin anak dia tak sihat, masuk hospital. Dia pun pergi Kuala Lumpur, duduk sana, hilang 2 bulan. Orang kata, mana pergi ni? Oh, dia duduk Kuala Lumpur, anak dia accident. Maka dia tiada lagi di masjid kita. Tuan-tuan, 2 bulan Allah Ta'ala perintah malaikat, kamu tulis kepada sebulan-sebulan yang sedang musafir itu daripada pahala seperti mana dia mukim. Sebab tu waktu kita mukim, jangan tinggal masjid, jangan tinggal jemaah, jangan tinggal kebaikan. Kedua, siapa yang Tuhan kata dulu? Seorang yang sakit, dia sakit, Allah Ta'ala tulis kat dia yang sakit itu pahala sebagaimana kamu tulis waktu dia sihat. Pasal apa? Waktu dia sihat, dia main masjid. Waktu dia sihat, dia imarah masjid, dia semayang jemaah, dia mengaji, dia berada dalam kebajikan. Maka bila dia sakit, dia tidak mampu lagi main masjid. Dia tak mampu lagi dah pergi surau. Dia tak mampu lagi dah. Orang azan, hayya 'alas salah, ayat mata dia keluar. Dia keluar. Dia tengok jam. Waktu ni dia duduk bangkit nak pergi ambil semayang. Waktu ni dia bangkit nak start kereta nak pergi masjid. Dia mendayu dan perasa pilu. Ayat mata dia keluar. Dia nampak dia bawa kereta main masjid. Dia keluar berjalan kaki masuk dalam masjid. Dia semayang di dalam jemaah, bersama jemaah, di dalam saf. Ya Allah, aku nak pergi masjid. Tak boleh pergi. Tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat. Tuan-tuan, Allah katakan malaikat, hai malaikat, kamu tulis kepada hamba aku itu sebagaimana kamu tulis waktu dia sihat dulu daripada pahala. Malaikat tulis. Dia duduk atas katil, dia semayang atas katil, macam dia main semayang di masjid. Sebab itu waktu sihat jangan tinggal masjid, waktu sihat jangan tinggal jemaah. Hari-hari tuan-tuan, kita mesti azam setelah Allah bagi nikmat. Tuhan bagi nikmat, kita hidup semula setelah kita mati ya. Kita hidup semula lepas kita mati. Sebab tu bila kita nak mati malam, kita kata apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kita tidur, itulah mati kecil. Roh kita keluar sebahagian, dia berjalan. Kalau roh kita yang sebahagian lagi ikut keluar, matilah kita. Kita panggil mati dalam jiwa. Tapi kalau roh itu keluar sebahagian, roh lagi sebahagian ada dalam, tak balik dah hak sebahagian, koma lah kita. Tiba-tiba kebanyakan kita, rohnya keluar menerawang sebahagian, balik semula menjelang subuh. Kita bangkit tersedak pukul 4.30 pagi. Pukul 5 datang balik roh. Kita pun bangun, sapu muka kita. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Engkau hidupkan kami lepas kami mati, dan kepada-Mu kami akan kembali untuk dihimpunkan nanti. Kita bangkit tuan, lepas tu kita akan bersiap untuk main masjid. Apa yang menghalang kita daripada datang subuh? Apa yang menghalang anak-anak kita dari datang subuh? Kejut mereka. Jom pergi solat subuh. Allah bagi kita hidup lagi. Yang tua, yang muda, kita tentu bila kita akan pergi. Yang muda boleh tengok lagi muka mak ayah dia. Yang ibu dan ayah boleh lihat lagi muka anak-anak dia. Yang bekerja masih boleh meneruskan pekerjaan. Nelayan masih terus ke lautan yang luas untuk mencari rezeki. Pak tani akan terus pergi ke bendang, pekebun akan terus ke dusun, pekerja akan terus bekerja, dan silih berganti hari, hari berganti minggu, sampai satu masa kita akan dipanggil menghadap Allah. Jadi tuan-tuan, jom kita saling mendamaikan, jom kita hidup sejahtera, jom kita hidup saling bermaafan, bertolak ansur, berkasih sayang, sehingga negeri dan negara kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kasih kepada pihak Yayasan Masjid Al-Bukhari sudi menjemput saya membawa mesej yang amat Datuk Seri Menteri Besar kemana saya pergi, bahawa kita inginkan sebuah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik mendapatkan ampunan Allah, kedak yang sejahtera yang nikmatnya adalah kembali untuk semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sikit pengumuman tuan daripada pejabat yang amat berhormat besar, besok jam 9 pagi hingga 11 pagi kita ada kuliah duha anjuran pejabat yang amat berhormat besar di kediaman beliau. Besok kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Aminuddin Abdul Rahim, Ahli Bidang Kuasa Fatwa Negeri dan Pelawanan Agama. Minggu yang ketiga saya umumkan kita dah dapat persetujuan jemputan pengkuliah daripada luar, iaitu Al-Fazil Ustaz Azhar Idrus yang akan hadir di kuliah duha di kediaman yang amat berhormat. Tuan-tuan dijemput untuk bersama-sama insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu.